Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ni saya akan sambung perbincangan kitab Sunan An-Nasa'i, bab yang ke-20 bab yang ke-20, Ar-Rukhsah fi Salah fi Khamisatin laha A'lam. Kelonggaran solat dengan memakai pakaian yang bergambar. Dia tempat pakaian itu boleh juga kalau kita terjemah makna kain selimut, boleh juga begitu. Mana kain selimut itu dijadikan pakaian oleh Rasulullah untuk salat itu. Yang mana khamisah ni asal dia mana macam kain selimut lah. Di bawah tu saya ada buat ni, kita boleh tengok selepas ni lah. Imam Nasa'i mengemukakan satu hadis di bawah bab yang ke-20 ini. Hadis yang ke-771. Wa bihi qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim wa Qutaibah bin Sa'id wal lafzulah an Sufyan an Az-Zuhri an Urwah bin Zubair an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. ثم قال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجائية. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat dengan kain selimut atau pakaian yang ada lukisan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atau tersilap bersabda, lukisan-lukisan ini menyibukkan aku. Maknanya mengganggu Rasulullah. Syaghalatni a'lamu hadhihi. Maknanya lukisan-lukisan ini mengganggu aku. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata di sini maksudnya kain selimut lah. Jadi bila dia guna tu adalah kain selimut kan dia besar. Jadi masa Nabi salat tu nampak lukisan. Ya? Tak, lukisan ni maksud corak lukisan tu juga. Dia corak pun termasuk juga. Jadi corak tu dia mengganggu. Seperti sejadah lah. Kadang-kadang nampak kepala gajah noh. Telitah macam-macam. Hal tu Nabi tak mahu tu. Sebab tu Nabi suka satu warna putih misalnya. Hal tu yang terbaik lah. Misalnya yang ini pun ada ni. Kalau nak kira, maknanya kita akan bincanglah selepas ni tu. Tapi setengah ulama kata alam ini, setengah kata gambar, tapi gambar pun bukanlah gambar binatang, tidak. Gambar binatang kita jumpa dah sebelum ni. Ni lain. Sebab tu di sini dalam ta'rif dianya makna lukisan. Boleh jadi adalah gambar pokok, jenis begitu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lukisan-lukisan ini menyibukkan aku. Bawalah ia kepada Abi Jaham dan bawakan kepadaku baju ambajai. Cuba tengok yang ke-12 tu. Ambajai maknanya selimut yang dinisbahkan pada satu tempat yang bernama Ambajan. Selimut di tempat itu. Yang ke-13 khamisah. Sebelum kita baca, kita ambil dulu khamisah tu. Khamisah ni yang ke-13 tu, iaitu kain selimut hitam ni mengikut ahli bahasa lah. Dia ada beberapa pandangan ahli bahasa, cuma saya tengok lebih kurang saja. Kain selimut hitam yang kedua-dua bahagiannya ada lukisan. Ia diperbuat daripada sutera atau bulu. Cuma hak ni tidak sutera, bulu. Tapi boleh juga sutera. Jika kain berkenaan tidak ada lukisan, maka tidak dinamakan khamisah. Al-Aini mengatakan, ni Badruddin Aini. Dia kata khamisah adalah selimut segi 4 tepat yang mempunyai 2 lukisan atau banyak lukisan padanya. Ia diperbuat daripada bulu atau sutera.
tidak dinamakan demikian jika tidak ada lukisan padanya. Makna ada corak tu, nyata. Jadi terganggu Nabi SAW. Kita pernah jumpa biasa kan, sekarang ni alhamdulillah lah, tidak teruk sangat. Kalau dulu sejadah-sejadah tu kadang-kadang corak dia buat tiang masjid tu tak. Kadang-kadang sekali, jadi bila kita solat, kita tengok tu nampak macam kepala gajah. Dia punya terlintah, itu makna gangguan tu. Baik, tak apalah, kita pergi ya. Perbincangan dan pedoman hadis. Jadi hadis Aisyah adalah muttafaq alaih. Tu saya tak tulis itu, tambahlah. Hadis Aisyah adalah muttafaq alaih. Kalau kiranya itulah nombor satunya. Hadis bab menyebutkan hukum harus memakai khamisah yang ada lukisan. Itu nombor 2, poin yang kedua sebenarnya. Tulis sebab saya tertinggal dia punya status hadis. Jadi hadis Aisyah ini adalah muttafaq alaih. Hadis bab menyebutkan hukum harus memakai khamisah yang ada lukisan. Kena ingat kena sentiasa bila kita sebut harus bukan bermakna itu yang terbaik, cuma sekadar harus saja. Yang ketiga, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, aku melihat pada lukisannya. Pada ketika itu aku sedang salat dan aku bimbang ia akan menimbulkan fitnah padaku. Ini Rasulullah kata, ni dalam riwayat Bukhari. Jadi sebab Nabi dia begini, solat ni asal dia tidak tutup mata. Mata kena buka ketika solat. Cuma ada setengah ulama kata makruh kalau tutup mata. Tetapi kalau buka mata menyebabkan jadi kurang khusyuk, atau ada ulama kata harus. Tapi yang terbaik buka mata tu. Sebab Rasulullah dia tidak tutup. Itu kita boleh tengok dalam sifat solat Nabi, itu disebut perkara itu. Sebab tu di sini Nabi nampak, sebab Nabi tidak tutup. Jadi Nabi terlihat pada lukisan itu. Jadi pada ketika itu aku sedang solat dan aku bimbang kukuk dia akan fitnah di sini, maksudnya menyebabkan hilang fokus dalam solat. Boleh menyebabkan jadi kurang khusyuk itu. Itu maksud aku bimbang fitnah kepada aku sendiri. Itu dalam Bukhari. Maknanya kalau dalam ni lebih nyata lagi lah. Dalam Muwatta, Imam Malik meriwayatkan maksudnya. Maksudnya. Sesungguhnya ketika aku sedang salat, aku melihat lukisannya dan aku sangat bimbang dia akan menimbulkan fitnah kepadaku. Penggunaan perkataan lukisan-lukisan ini menyibukkan aku adalah sebagai menyatakan hampir-hampir menyibukkan aku. Walaupun perkara belum berlaku pada Rasulullah. Perkara itu tak berlaku lagi. Ini jelas berdasarkan kepada riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya. Jika diandaikan telah berlaku gangguan itu kepada baginda SAW, maka ia tidak akan mengurangkan kemuliaan Nabi SAW. Nabi SAW adalah manusia biasa. Apa yang berlaku kepada manusia, maka akan berlaku pada baginda SAW. Ini kata-kata Hafiz Waliuddin Al-Iraq. Itu setakat tu. Tu tersilap tu. Kata-kata Hafiz Al-Iraqi tu sebenarnya hak bawah tu. Maksud dia begini. Sebab ulama dia bincang perkara ni. Apakah Nabi sudah terganggu atau belum terganggu? Sebab ke hati Nabi kan dari segi kekuatan dia lebih pada kita. Takkan tengok lukisan terganggu sehingga jadi terfitnah. Sebab tu bimbang. Bila disebut bimbang, makna perkara tu tak berlaku lagi dalam Muwatta' Imam Malik tu. Dalam Muwatta' Imam Malik ke jelas disebut aku bimbang. Maknanya perkara tu tak berlaku lagi. Sebab tu setengah-setengah ulama kata perkara ni tak berlaku. Cuma kalau Nabi pun ada rasa bimbang, kalau umat dia macam mana? Jadi kita lihat di sini bahawa Nabi SAW nak mengajar kita bahawa salat ni kena usaha supaya dia boleh fokus, supaya khusyuk, kena usaha. Mana sebarang sesuatu yang ada di sekitar kita menyebabkan hilang fokus, menyebabkan kita jadi terganggu khusyuk, kita kena uruslah. Misalnya di bahagian hadapan ni kalau putih semua kan, dia lebih baik. Sejadah pun begitu juga. Kalau sejarah ni ada corak, tak ada ulama kata tidak sah, semua kata sah. Cuma itulah dia boleh menyebabkan terganggu. Itu makna fitnah itu. Baik, kata Hafiz Waliuddin Al-Iraqi rahimahullah, dia kata telah sabit dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahawa khamisah berkenaan telah mengganggu Nabi. Tapi kalau dari riwayat Muwatta' tak mengganggu lagi, bimbang, ada kebimbangan. Tapi kalau dari riwayat Bukhari, riwayat Muslim sebut telah mengganggu Nabi. Sesungguhnya selimut ini telah mengganggu salatku sedetik tu ya. Seketika. Saya tak jumpa lah. Bahkan ulama kata tak ada menunjukkan Nabi terganggu tu sehingga jadi tidak khusyuk. Tak sampai tahap tu.
Ulama kata begitu. Sebab kalau kita gabungkan riwayat Bukhari, Muslim dan juga Muwatta ni, di situ kita nampak kalau kita terima terganggu pun hanya sedetik saja. Tidaklah siapa terganggu sehingga Nabi seolah-olah Nabi fizikal sahaja berada dalam solat, rohani sudah keluar. Tidak sampai tahap tu. Tidak, mana tak boleh kita nak kata Nabi lalai di sini, tak boleh. Itu sebab tidak ada satu kenyataan yang jelas itu. Maklumat dalam riwayat ini bagi Ibnu Abdul Bar adalah dalil bahawa fitnah atau gangguan itu belum berlaku, bahkan ia hampir berlaku. Jadi bila tengok semua Bukhari, Muslim, tengok Muwatta, tak terganggu lagi. Kalau ada pun sekadar sedetik saja. Bila sedetik ni orang panggil khawatir, dia panggil khawatir dalam istilah. Khawatir mana terlintas pun hilang selalu. Itu maknanya begitu. Syekh As-Sindi berkata, kenyataan Nabi SAW ini diasaskan kepada keadaan hati yang telah mencapai puncak bersih daripada kekotoran rohani, sehingga ia mampu melihat, bahkan menyuluh sesuatu yang seni. Perbandingannya adalah apabila engkau melihat pada sehelai baju yang sangat putih, dan pada sehelai baju putih tapi tidak tersangat putih. Engkau akan dapat melihat pada baju pertama, yakni baju yang tersangat putih, kesan kotor yang sedikit, yang tidaklah jelas pada baju kedua. Wallahu a'lam. Ini Syekh Sindi ni dia bahas dari sudut kerohanian. Dia kata begini, dia kata kita kena tengok apa yang berlaku kepada Nabi dalam konteks hati dia tak sama dengan kita. Sehingga dia buat perbandingan, misalnya kita letak dua helai kain yang terlalu putih dan satu lagi yang tidaklah putih sangat tapi putih juga. Jadi kalau bagi kain yang terlalu putih, kalau ada satu titik yang kita titik dengan pen pun sudah nampak sebab kain itu terlalu putih. Itulah gambar hati Nabi. Walaupun tak terganggu pun bagi dia sudah terganggu. Tapi kalau kain itu putih tapi tidak sangat putih, kalau ada titik hitam, satu titik kita titik dengan pen, tak nampak pun. Walaupun putih. Jadi putih hati Nabi ni, bersih hati Nabi ni peringkat tinggi, sehingga sesuatu yang bagi kita tak terasa apa lagi pun. Tapi bagi Nabi sudah terasa. Itu kata Syekh As-Sindi. Sebab ulama dia tak akan kata Nabi terganggu sampai peringkat lalai. Tak ada ulama kata begitu di sini. Jadi kepada kita mungkin berlaku. Bayangkan Nabi, untuk dia jaga, apatah lagi kita. Sepatut kena jaga. Boleh faham? Jadi kata-kata Syekh As-Sindi itu sebenarnya bagus. Kalau kita tengok tu mana kedudukan hati Nabi. Sebab Nabi kan telah dibuat hazzus syaitan itu. Syaitan nak masuk tak boleh dalam hati Nabi itu. Baik, yang keempat, kenapa Nabi SAW minta dihantar selimut berkenaan kepada Abi Jaham? Mengikut Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia lah maksudnya. Abu Jaham adalah individu yang telah menghadiahkan selimut berkenaan kepada baginda SAW. Ini berdasarkan kepada riwayat Malik dalam Muwatta'nya melalui jalur riwayat lain daripada Aisyah yang telah berkata, Abu Jaham bin Huzaifah telah menghadiahkan khamisah yang ada lukisan kepada Rasulullah. Itu jelas dari riwayat Malik, mana riwayat ni Aisyah juga, cuma dari jalur sanad lain. Hak riwayat ni hak kita baca ni pun mana riwayat daripada Aisyah juga. Tapi hak dalam Muwatta' ni dalam jalur sanad lain. Tapi semuanya sumber daripada Aisyah belaka. Jelas disebut bahawa yang menghadiahkan khamisah itu adalah Abi Jahm bin Huzaifah. Ni saya tidak nak bincanglah kita bincang juga selepas ni sedikit, sebab ada setengah ulama kata ayah dia bukan Huzaifah. Khilaflah di situ. Tapi kebanyakan ulama kata Huzaifah itulah ayahnya, ayah Abi Jaham tu. Beliau telah memakainya semasa salat. Apabila selesai salat, beliau telah bersabda, kembalikan selimut ini kepada Abi Jaham. Sebab tu Nabi kata begitu. Lepasnya siapa Abi Jaham ni, kita nak perkenal sedikit siapa dia Abi Jaham ni. Di sini saya cuba ringkaskan. Nama lengkap beliau adalah Ibnu Huzaifah, tapi hak ni ulama khilaf. Ibnu Huzaifah. Abu Jaham ni dia ni anak Huzaifah bin Ghanim bin Amir bin Abdullah bin Ubay bin Uwaish Ibnu Adi bin Ka'ab al-Qurashi al-Asawi. Imam Bukhari dan sekumpulan ulama berkata, nama sebenarnya Abu Jaham ni adalah Amir, tu nama khas dia. Kalau tadi nama panggilan biasa Abu Jaham.
Sebab pak kita lah kadang-kadang dia lebih masyhur dengan panggilan biasa. Tak tahu nama gapo. Nah, tu. Sains saya dulu tak sebut dia meninggal dah, dia meninggal awal. Dia sakit, meninggal dia. Meninggal ni masa saya berhijrah ke Selangor, dia meninggal. Ni sains baiklah. Belajar sekali dengan dia. Kita pergi kapur dia, tak ada seorang habuk kenal dia. Mungkin dia nama lain. Pergi kapur nama lain. Orang kapur dia pun tak tahu nama dalam IC dia. Gak kita tahu nama dalam IC. Mungkin duduk sekolah. Pergi tak ada kenal seorang habuk. Telefon ke guru. Duk egu kita nyala ke duk berih ni. Orang kata berih pun tak boleh sebut nama tu. Orang tak kenal seorang habuk. Sebut nama orang kapur mari kenal lalu. Tu. Jadi dia ada kadang-kadang manusia ni hak nama asal dia tu nama panggilan biasa tu apa? Ni Abu Jaham lah. Sebab tu orang lebih kenal tu. Hak nama dia sebenarnya tapi orang tak panggil gini. Amir. Tu. Az-Zubair bin Bakkar. Ni ana tak sempat nak tulis, ana bagi tahu semula. Bagus juga kita kenal Az-Zubair bin Bakkar ni. Maklumat tu ada cuma saya baca cuma tak sempat nak taik. Tak apalah. Dia ni kira-kiranya tokoh besar ni. Tokoh kurun kedua hijrah. Dia ni. Dia mati pada tahun 193 hijrah. Dia ni. Memang seorang yang hebat lah. Banyak bidang ilmu yang dia kuasai. Jadi Az-Zubair bin Bakkar dan Ibnu Sa'ad mengatakan nama Abu Jaham ni adalah Ubaid. Khilaf pula situ. Dan beliau adalah antara pemimpin Quraisy yang memeluk Islam semasa Fatih Mekah. Dia panggil Muslimatul Fath. Istilah tu. Sebab tu anak buat dalam kurungnya tu. Kalau kita jumpa dalam kitab dia ni Muslimatul Fath, maknanya orang yang masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah. Dia panggil Muslimatul Fath, istilah. Ramai masuk Islam pada tu. Dia ni salah seorang. Maknanya antara yang lewat lah masuk Islamnya. Sebab Nabi wafat selepas tu. 2 tahun selepas tu ataupun setahun lebih lepas tu. Istilah tu banyak kalau saya cek tengok. Cuma saya tidak senaraikan lah. Mana kita tarik dalam dia punya kitab digital tu kan, Muslimatul. Ramah tu bi. Orang-orang yang masuk Islam, dia jadi istilah tu. Sebab tu kalau baca dalam kitab, dia ni antara Muslimatul Fath. Maknanya orang yang masuk Islam ketika Fatih Mekah tu. Pada tahun ke-8 tu. Baik. Imam Baghawi berkata, diriwayatkan daripada Mus'ab, Abu Jaham ni adalah antara orang Quraisy yang Muammari Quraisy dia panggil. Ni pun salah satu istilah juga. Muammari Quraisy ni mana orang yang panjang umur. Pokok Quraisy hak panjang umur. Tu. Dan antara kalangan pemimpin senior mereka. Mengikut Az-Zubair bin Bakkar, beliau adalah salah seorang dari 4 orang yang mana puak Quraisy mengambil nasab keturunan daripada mereka. Sebab dia ni orang tua lama. Orang tua lama kita kata bahasa kita. Dia ni. Ammi telah berkata, ini tokoh-tokoh belakang ni, saya tak sempat nak buat dia punya biodata dia. Ammi telah berkata, Abu Jaham ni adalah orang yang panjang umur dari kalangan Quraisy, telah terlibat 2 kali dalam pembangunan Kaabah. Kali pertama ketika pembangunan yang dilakukan oleh pihak Quraisy dan kali kedua ketika pembangunan oleh Ibnu Zubair. Silap spelling tu, Ibnu Zubair. Ibnu Abi Asim telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Hukama dengan sanadnya daripada Abi Bakr bin Ubaidillah bin Abi Jaham. Beliau telah berkata, saya telah mendengar Abu Jaham berkata, sesungguhnya saya telah meninggalkan arak di zaman jahiliah. Makna dia ni jenis yang ada sifat gitu dah. Saya asal minum arak, tapi saya tinggalkan minum arak. Bila tu, zaman jahiliah lagi. Dan tidak ada sebab lain aku meninggalkannya, melainkan kerana aku bimbangkan akalku. Jadi tak cerdik masa minum arak tu. Jadi tak betul mikir. Aku bimbang tu, pada arak itu ada kefasadan. Beliau meninggal dunia pada akhir pemerintahan khilafah Muawiyah. Mengikut Ibnu Sa'ad, beliau bersama satu delegasi telah mengunjungi Muawiyah. Dan selepas kewafatan Muawiyah, beliau telah mengunjungi Yazid bin Muawiyah. Ini menunjukkan beliau meninggal dunia selepas kewafatan Muawiyah. Dan juga isyarat kepada kewafatannya adalah akhir. Maksud akhir itu maknanya jauh selepas wafatnya Nabi. Ni dalam kitab Al-Isabah. Sebab tu kata panjang umur tu. Saya tak cakap cari berapa umur dia, tak jumpa. Tapi panjang umur dia ni. Sebab kita tahu sahabat panjang umur ada 126 orang. 126 tahun ada. Mana dia ni panjang lagi umur ni. Sebab tu dipanggil, dia ramai juga yang dia kalau hak panjang umur, panjang lebih panjang daripada orang lain hak biasa, dia panggil Muammari Quraisy. Ni pokok Quraisy ni.
Dia ni salah seorang. Ni. Maknanya bos 100 tu biasa ya. Tak ni. Tu. Saya pun tak jumpa, tak tahulah. Cuba rujuk juga. Lama juga lalu cari dalam digital berapa umur dia. Wallahu a'lam lah. Boleh cek semula lah. Baik. Yang keenam, kenapa Rasulullah SAW sebut secara khusus agar dihantar selimut? Tadi saya telah sebut dah. Tak apa di sini sebab kita ada jadi sebab Abu Jaham itulah. Dia sebenarnya ada khilaf yang kata orang lain bagi, tetapi hak lebih tepatnya inilah. Abu Jaham bagi. Berdasar pada riwayat Malik dan Mu'tadi pun telah disebut dah. Cuma tadi saya tidak kemukakan riwayat itu. Ini riwayat dia lah. Ahda Abu Jaham, cuba tengok teks tu. Ini riwayat dia. Tadi saya tak sebut. Ahda Abu Jaham bin Hudzaifah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamisatan laha alamun fashahida fiha as-salah falamma insarafa boleh kita nak baca kalau baca falamma insarafa qala rudda hadhihi al-khamisah ila Abi Jaham. Saya tak terjemah gini maksud dia. Ahda tu mana telah menghadiahkan oleh Abu Jaham bin Hudzaifah kepada Rasulullah sehelai selimut yang ada gambar. Alam tu mana gambar. Ada bukan gambar, ada lukisan. Bukan gambar, lukisan. Kalau gambar tu surah. Alam ni lukisan. Maka Nabi fasyahida fiha salah, maka Nabi salat dengan pakaian itu. Bila mana Nabi selesai, bila selesai semaya, Nabi pun kata, rudda hadhi al-khamisah. Kembali ke semula khamisah ini kepada Abi Jaham. Sebab apa? Sebab dia yang bagi. Gitu maksudnya. Baik, seterusnya kata Ibnu Battal, sebab Nabi SAW meminta selimut yang lain. Dalam riwayat ni, kembalikan khamisah, kena bawa pada aku ambajai itu. Ambajai itu kita bincang dah tadi. Kenapa Nabi suruh? Soalnya Nabi nak tukar. Batas semula kepada Abu Jaham tu dia punya khamisah dan minta dia bagi pada ambajai. Ini sebagai beradab. Nak ayat beradab. Agar tidak disangka oleh Abu Jaham, Nabi SAW meremehkan pemberiannya. Kita putus hati tak? Kita hadiah hantar balik. Berat juga tu. Padahalnya kita kata, tak boleh pada waktu ni, mengikut ulama, tak ada hukum lagi. Maknanya pada waktu tu, menjadi kebiasaan tu guna pakaian, selimut, apa kita kata, hamparan untuk solat tu yang ada lukisan, yang ada corak tu. Tu pada waktu tu. Jadi tak apalah tu. Cuma Nabi bagi tu, Nabi minta lain. Maknanya Nabi tetap menghargai pemberian dia tu. Cuma Nabi tak asih tu sebab apa? Mengganggu dia dalam solat. Tu. Baik, tak apalah, bawah tu ada saya sebut. Kesimpulan hadis yang pertama, tindakan Nabi SAW tidak mengulangi salatnya menjadi dalil bahawa salat dengan pakaian atau sesuatu yang bergambar sah salat. Sebab Nabi tidak sebut i'adah. Tak sebut i'adah. Tak sebut Nabi semaya semula. Namun sebagai bercermat dan mengelakkan daripada timbul fitnah, maka lebih elok digunakan yang tidak ada gambar atau lukisan. Kena bubuh atau tertinggal. Atau lukisan. Sebab gambar pun dia tidak kata jadi tidak sah semaya. Sah. Sebab ada kes setengah. Ni saya pernah itulah. Semaya depan tu dia gambar baju tu, ada gambar tu. Dia duduk depan kita. Enggak tu guru ni enggak ada. Mari telitah juga. Tak ada untuk guru aku. Dia lama saya ngaji dengan dia tu lepas asal. Lama-lama gitu tak boleh ya. Walaupun kita kata semaya tengok pak sujud, tapi dia punya apa kita kata? Ruang penglihatan kita tu dia besar juga. Luas juga. Jadi nampak tu tak sih tu. Sama ada kita pakar, kau orang pakar kau, jadi terganggu. Tak ada pasal-pasal jadi telitah untuk guru tu. Apa kira gambar dia terang tu? Yalah gambar dia buat tu tidak, tapi bila tengok tahun lalu lah gambar dia tu. Okey. Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis ini jelas menyatakan hukum sah salat dengan memakai atau menggunakan sesuatu yang bergambar
atau lukisan lah, walaupun mungkin berlaku gangguan pada fikiran hingga fokus melayang keluar salat, dan hukum sah berkenaan adalah merupakan ijma' ulama fiqh. Kata Imam Nawawi, ijma'. Gambar ke lukisan ke, ijma' ulama fiqh boleh, tak ada masalah. Ialah maknanya boleh, sekadar nak yang haruh. Hadis ini mengisyaratkan seseorang musalli mesti berusaha melakukan tip-tip yang boleh menimbulkan khusyuk. Khusyuk tu salah spelling lagi, cuba ubahlah. Dan berusaha membuang sesuatu yang mengganggu khusyuk semasa salat. Jadi makna daripada hadis ni, ulama buat kesimpulan, kita kena usaha, kena fikir. Apakah tip-tip yang kita perolehi daripada ulama kita, ataupun kita sendiri terasa tak ada disebut pun, cuma benda ni jadi tak molek. Misalnya contoh ni pengalaman saya lah. Kita semaya ada rumah seorang tu, riwayat tamu dia, enggak ada pasu bunga. Pasu bunga tu dia ada lukisan. Duk depan, tak kira kita nak akak buai pasu bunga orang mengepek tu dia nya. Enggak semaya tu, mungkin kita tu email duk depan. Enggak, pasu bunga dia ada jenis pasu bunga ni, dia bukan bunga hidup ni, bunga apa kerah tu. Bunga plastik agaknya. Ada burung dalam lukisan tu, memang terganggu sungguh. Jadi kita pun jadi terpaksa fokus mula tu. Kena tu maksud dia nya. Itu yang dimaksudkan di sini. Harus ketika salat seseorang memakai atau menggunakan sesuatu yang ada gambar. Harus. Kena ingat saya sebut ni biar kita faham, bukan haram, harus. Tapi tak molek gitu. Nabi SAW menghargai dan memandang hormat kepada Abi Jaham. Ini difaham daripada tindakan baginda SAW yang menjaga perasaan Abi Jaham dengan meminta selimut yang lain apabila dikembalikan khamisah itu. Jadi tak terasalah, rupanya Nabi tak sedikit ni, tapi Nabi minta lain. Itu satu kemuliaan tu. Jadi kira-kiranya tu salah satu cara supaya tak terasa hati, tak sewi Abu Jaham terasa hati. Pemberi hadiah tidak dianggap satu keaiban jika beliau menerima kembali hadiah yang telah diberikan kepada seseorang. Ketinggian budi dan sikap Rasulullah SAW dapat dilihat dengan jelas di sebalik tindakan dan cara beliau mengembalikan hadiah yang telah diberikan agar si pemberi tidak terasa hati. Kita mendapat pengajaran hukum dan sekaligus mendapat teladan bagaimana hubungan baik perlu dijaga. Silap-silap boleh jadi orang Kelantan panggil tekih, terkeduh hati. Takut jadi gitu. Jangan main. Allah saya, sampai hari ni putih ingat lagi. Ni gu baik kita lah. Kita nikah dulu. Sekali tu yang nikah ya. Jadi, tak teringat nak panggil dia. Hak teringatnya panggil, sebenarnya tak panggil. Mak dia kita panggil, dia tak panggil. Macam mana boleh terlepas mana? Mak dia pergi. Lepas tu nyata kecek dengan saya. Kita pun pelik apa dia ni. Kita pun lama selepas tu. Macam mana tahu timbul jumpa dengan mak dia duk kecek muka baik mak dia. Timbullah isu perkahwinan ni. Kita pun sebutlah. Nyata pergi. Dia mau kereta. Kita ayat ke mak dia. Mak dia kata panggil ke dia. Kita pun terletak. Daripada situ baru tahu. Terlepas pandai. Kata, benar-benar gitu. Tu bagai tak sengaja tu. Muka bagai baik benar dia. Tu benar-benar gitu boleh berlaku. Jadi kita pun lah. Minta maaf lah ke dia. Lepas tu dia senyap. Dia tak kata apa. Maknanya dia nak marah sungguh. Nak mana biarlah. Nak ayatnya benar-benar gitu. Ni pun boleh berlaku ni kalau suruh gitu saja. Jadi bila minta gantian tu dah. Maknanya bukan Nabi tak hargai. Cuma Nabi tak siap atas sebab tadi. Maknanya di sini kita nampak. Jadi kita boleh fikirlah. Menggunakan akal kita. Mana Nabi buat gini apa? Nak jaga hubungan. Ni satu perkara yang perlu kita faham. Bahawa hubungan ni wajib dijaga. Jangan main-main. Jangan mudah-mudah nak putus hubungan, tak boleh gitu. Tak boleh. Yang keenam, Nabi SAW menerima hadiah tetapi tidak sedekah itu. Baik, tak apalah tu. Itu biasa, maklumat. Cuma hadis ni satu dalil lah bagi ulamanya. Tapi iyalah, tapi ada khilaf lagi, kita tidak bincang lah. Setengah kata tak sedekah. Lepas tu hadis tu dia ada perbincangan lain. Ada perbincangan lain pula. Tak apalah. Umumnya hak ni lah.
Umumnya ni, kebanyakannya ni. Baik. Seterusnya bab yang ke-21, as-salah fi thiyabil humr. Salat dengan memakai pakaian yang berwarna merah. Imam Nasa'i mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis yang ke-772. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Sufyan an Aun ibn Abi Juhaifah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi hullatin hamra farakaza anazah fa shalla ilaiha yamurru min wara'iha al-kalbu wal mar'atu wal himaru. Imam An-Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Juhaifah. Dia ni ayah Aun. Abi Juhaifah tu ayah Aun. Daripada ayahnya maknanya Abi Juhaifah lah. Bahawa Rasulullah SAW telah keluar dengan memakai hullah yang berwarna merah. Beliau SAW telah memacakkan lembingnya. Lalu salat menghadapnya. Dalam keadaan anjing, wanita dan hemat lalu lalang di hadapan sutrah. Apa maksud hullah tu? Sebelum kita pergi kepada, ni ringkas saja sebab kita bincang dah sebelum ni. Hullah tu maksud dia, hullah ni pun sebelum ni saya sebut dah ni sebagai peringatan baliklah. Baju lapisan luar yang agak nipis. Baju ini dipakai di atas pakaian lain. Seperti imam ketika baca khutbah dia ada pakai baju lain. Dia tak akal tu gimana-mana. Ni dipanggil hullah. Hamra ni warna merah. Jadi bila Nabi pakai dalam setengah riwayat sebut nampak comel lah sebab tubuh Nabi ni dia putih kuning, lepas tu pakaian hak tu warna merah, hak dalam ni pun agak cerah lah. Jadi nampak tu orang panggil kombinasi warna tu menarik sehingga sahabat kata ala kecantiknya Rasulullah, ala kecomelnya. Ini hullah. Baik. Hadis Abu Juhaifah ini adalah muttafaq alaih. Harus solat dengan memakai baju berwarna merah dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi berpendapat makruh meletakkan seterah ketika salat ala syariah yang sangat ditekankan. Jadi maklumat ni sudah kita dengar sebelum. Cuma saya tertinggal satu poin. Bila selesai ni, bila sudah pergi teringat pada satu poin. Ini terdapat dalam syarah Al-Adabul Mufrad. Maknanya zaman dulu, ni zaman selepas zaman Imam Bukhari lah. Selepas zaman dia. Maknanya ulama zaman itu pernah tidak benarkan anak-anak murid menggunakan pen yang berwarna merah ataupun sesuatu yang berwarna merah. Kerana pada waktu itu warna merah menjadi satu simbol khusus kepada satu ajaran sesat pada waktu itu. Yang saya nak sebut di sininya sikap ulama. Maknanya bila pasti ajaran itu sesat, apa yang menjadi simbol dia? Apa yang menjadi tanda dia, syiar dia, tak boleh kita guna. Misalnya serban dia. Serban tu boleh, tapi kalau serban khusus yang menjadi tanda, kalau tengok tu kenal lalu ni buat dia. Tengok piah ada tanda ni, saya boleh tak boleh pakai dah piah tu. Tu. Tak boleh pakai. Tanda apa tanda dia? Misalnya kita tahu sebeh dia tak tekak ke, tu tak boleh. Tu popok shaling tu. Tak boleh, tu memang tak boleh. Kukuk mana? Saya tidak kata haram, tapi bukan syiar agama kita letak tekak sakut gitu tu. Nampak dok, tu bukan, nampak terang sangat. Tak boleh pak gitu. Kita berzikir guna tasbih tu khilaf lagi ulama. Ada ulama kata boleh sebab ada zaman Nabi sahabat guna batu tu Nabi tak kata apa. Bukan guna batu kerikil kecil dia letak stopok tu lah. Dia bila selesai, dia tahu dah berapa tu. Tak apa tu. Maknanya tu dikiaskan kepada tu. Sekadar itu, ni sakut tekak dengan pelbagai sahih tu. Tu bukan ajaran Nabi. Terang tu. Kalau dia kena bukti kan lah. Lepas tu kita tengok siapa dia pakai tu. Dia, itu maksud anaknya. Bila sudah terbukti ni syiar kepada puak-puak tertentu, tak boleh kita guna. Tambah-tambah puak-puak tu sesat pula. Ataupun agama lain kan. Tak boleh. Gitu. Kena ingat tu. Kira pen merah tak benar. Padahal apa dia. Bakal zaman dulu raih kertas guna pen ke dia tahu. Ada kata ada puasa kedak masa tu tak tahu. Tak boleh guna pen merah, dawak merah. Apa? Sebab dia kita terima lah kita kata kepada ajaran sesat. Tu dia. Siapa begitu ulama kita. Dan memang kalau kita baca dalam kitab ulama kata memang style gitu.
Kadang-kadang bila dia nak lawan puak-puak yang ajaran salah ataupun tidak salah pun sudah berlaku salah faham. Dia akan buat hak berlawanan dengan tu. Bukan sekadar dia sebut saja, dia buktikan. Misalnya ada ulama satu ketika dulu, mana kalau pakai piyah ni fasik, tak pakai piyah ni fasik. Padahal tak ada gitu kenyataan daripada Nabi. Tak betul tu. Walaupun ada ulama sebut. Sebab istilah fasik ni bukan istilah main-main. Nak guna tu pada tak pakai piyah, berat juga tu. Dah zaman yang mana mula-mula timbul pendapat tu pun sudah berlalu dah zaman tu. Jadi kadang-kadang ulama kita dia nak buai perangai tu. Bayang kira-kira anak dia main bola pakai piyah basah jeruk. Ni anak kawan ni hak kata fasik ni. Akhir sekali setengah-setengah ulama tu dia pergi mana-mana tak pakai piyah. Bila orang tengok tak pakai piyah terkejut, macam mana ulama tak pakai piyah serbai budak. Dia kadang-kadang ulama kita begitu cara dia. Kadang-kadang. Supaya juga Imam Nasai ni. Imam Nasai ni mengikut setengah ulama bila dia pergi ke Syria. Kerana di Syria tu ramai orang ta'assub, sangat ta'assub fanatik kepada Muawiyah. Jadi dia tahu. Jadi bila ada orang bila dia tulis, dia ada tulis kitab khusus tentang kelebihan Sayyidina Ali. Kayak kita bincang dah dulu dalam mukaddimah dulu. Jadi bila pergi sana orang kritik dia, apa duk tulis Sayyidina Ali saja? Moga penyokong Muawiyah ni setengah-setengah, bukan semua. Adalah fanatik, tak ada semua. Bila ramai ni agaknya ada lah begitu. Dia kata apa tak tulis tentang Muawiyah, duk tulis Sayyidina Ali saja. Apa jawab Imam Nasai? Padahal Imam Nasai dalam kitab dia, kita akan bincang ke datang, dia sebut kelebihan Muawiyah. Ni dalam kitab dia. Bab manaqib sahabat. Tapi dia nak marah, cara dia nak marah, nak suruh orang mikir, dia kata, gapo dia kelebihan Muawiyah? Tak ada pun. Dia kata. Dia nak ajar puak-puak fanatik terhadap Muawiyah. Siapa dia kena pukul? Pukul hadirat. Dia ni Imam Nasai siapa kena pukul sehingga tak boleh tubik masjid. Jadi tak boleh nak gerak. Sehingga dia angkat, dibawa keluar dari masjid. Tu dia ni. Dia tak mati selalu, cuma setengah ulama kata itu antara sebab dipukul dia kemaluan. Bukan main-main. Orang yang fanatik ta'assub ni dia hilang dia kewarasan. Bakal iyalah mungkin kita lama dah lalu kita nampak jasa Imam Nasai kitab dia gini. Boleh zaman dulu orang tak kenal mana dia. Tak tahulah bagaimana kalau kenal Imam Nasai tak okeylah buat begitu dak. Siapa dia Imam Nasai ni? Bukan main-main. Tapi nak gitulah, tu bahaya tu. Bahaya fanatik ni. Situ saya tak masuklah poin itu, mungkin tambah untuk edit akan datanglah insya-Allah. Tapi kena faham tu. Mana sesuatu yang telah terbukti dia menjadi satu tanda syiar kepada ajaran yang menyeleweng, tak boleh kita guna walaupun perkara itu tidak haram secara zatnya. Tak boleh. Baik, seterusnya kita pergi kepada bab yang ke-22. Salat as-salah fi syiar. Salat dengan pakaian yang diperbuat daripada bulu. Syiar tu mana bulu? Pakaian buat daripada bulu binatang. Imam Nasai mengemukakan satu hadis di bab ini. Kalau kita baca hadis ni, ialah poin dia bukan berkait dengan ada lagi berkait dengan lain, tak apalah. Cuma ayatnya boleh. Hadis 773. Wa bi qala akhbarana Amr bin Mansur qala hadatsana Hisham bin Abdul Malik qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Jabir bin Subh qala sami'tu Khilas ibn Amr yaqul sami'tu Aisyah taqul kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu al-Qasim fi الشعار الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك لم يعده إلى غيره. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini. Telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah. Cuma situ tersilap tu. Cuba tengok tu saya macam mana boleh. Khalas bukan khalas, khalas. A tu kena duanya bukan L tu.
Baik silap double A tu. Khalas bin Amr. Jadi kata beliau, kata Khalas bin Amr, dia kata saya telah mendengar Aisyah berkata, pernah saya dan Rasulullah Abul Qasim itu Nabi lah. Ini dia panggil badal mutabik. Kalau dia belajar bahasa Arab dia panggil badal mutabik. Misal badal mutabik ni gini. Perdana Menteri Malaysia. Nama apa? Datuk Sabri. Tak ingat mana. Datuk Sabri. Contoh gitu lah. Ataupun kita kata Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perdana Menteri dengan Tun Dr. Mahathir sama. Perdana Menteri dengan kita kata Datuk Sabri tu dah. Sama, itu orang sama. Orang sama gitu sebut tu dia panggil badal. Sebut Rasulullah, kemudian sebut sah lagi nama dia juga. Abul Qasim. Kunyah dia. Tu makna laqab. Dia panggil kunyah. Jadi orang tula tu. Jadi pernah saya, Aisyah kata, pernah saya dan Rasulullah SAW, Abul Qasim. Orang tula tu Rasulullah dengan Abul Qasim tu, berada dalam satu kain yang berbulu dalam keadaan saya haid. Kain di sini mana kain selimut lah. Baik. Jika darah haid terkena pada kain berkenaan, maka bahagian itu saja yang dibasuhnya, tidak pada bahagian lain. Mana kalau kena lebih kurang satu tapak tangan kena, dia basuh satu je, tidak basuh semua kain. Beliau akan salat dengan kain itu, dan apabila selesai salat maka beliau akan kembali kepada aku. Maknanya kain selimut Nabi bukuh tubuh dia. Nabi salat, tubuh tu ikat lah. Kita ikat tangan tu keluar lah seperti kita bincang. Dia ikat mana pucuk tu dia ikat tekuk ni. Faham tak? Dia panggil apa? Kalau ittizar tu di kawasan abdomen, iltihaf dia panggil. Ingat tak? Iltihaf tu. Ambil pucuk tu ikat. Jadi tak nampak lah. Belit-belit tu pasti ikat sini, tutup kepala baru. Iltihaf dia panggil gitu. Jadi dia semaya dengan kain selepas dia basuh mana kalau ada kena darah haid. Bila selesai salat, dia kembali semula kepada aku. Mana dia tidur semula lah dengan Aisyah tu. Mana salat ni nyampuk, salat ni mana tahajud ni. Baik. Demikianlah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam setiap kali terkena darah haid. Beliau hanya akan membasuh bahagian yang berkenaan sahaja. Mana Nabi tidak basuh semuanya. Maknanya di sini, maknanya isyarat bahagian mana yang jelas kelihatan. Takut ada lagi. Takut tak kira. Tak ambil kira dalam fiqh. Hak mana jelas nampak ada situ basuh. Kemungkinan ada, tak kira. Dia tidak iktibar tu. Itu maksud dia. Jadi hadis Aisyah ni sahih. Imam An-Nasa'i membawa hadis ini di bawah bab ini sebagai menyatakan hukum harus seseorang salat dengan menggunakan kain yang dipakai bersama dengan isterinya dalam keadaan haid jika beliau meyakini kebersihannya. Dah tak kena darah haid, tak ada masalah. Kalau kena, mana kena? Basuh situ ya. Tengok mudah kan? Nah, tu cara Nabi SAW. Jadi apabila sebahagian kain terkena najis, maka harus dibasuh pada bahagian terkena najis itu saja. Harus di sini makna wajib ni sebenarnya. Mana wajib dibasuh pada bahagian yang terkena. Tersilap ni. Mana wajib ni. Sebab ini memang wajib ni. Ini kita kira hukum umum lah tu, hukum umum. Maksud kata-kata Aisyah, dan apabila selesai salat maka beliau akan kembali kepadaku, adalah Nabi SAW tidur semula dengannya, dengan pakaian yang digunakan untuk salat. Makna pakaian itulah digunakan untuk salat, pakaian itulah juga digunakan untuk semaya. Baik, saya nak sebut gini, sini saya tidak sebutlah. Kira orang kita ni, kira saya ingat dulu kita pakai kain pelekat kan. Bila nak semaya subuh tu kena tukar kain lain. Memang gitu dulu. Dia tu takut tobik air apa-apa ke. Kita katalah, tak ada. Betul taibeng gini tunjuk ketuk. Tak ada. Tak boleh kata. Kebarangkali yang tinggi. Tu dia tu. Tak ada bau pun tak ada. Nampak kesan air pun tak ada. Kalau kita nak kira kaedah Nabi ni, tak jadi masalah. Kalau ada baru tak boleh. Kok ada, dia tak kira. Kok dia tak kira. Dia tak kira tu. Tu kan mudah itu. Lepas tu kita kata, kena bercermat. Di sini tak perlu bercermat. Kita nak pakai hak lain tu tak apa. Tak ada masalah.
Duduk di rumah kita mau kain banyak lagi bersih. Tidak, kita tak fikir tu. Ni kalau kita pergi tempat perkelahian kau pergi ke mana-mana ke, kain tu yang ada ataupun dua lah yang ada. Nak buat lagu mana? Ataupun hal tu pelik tu. Saya ingat lagi ni berlaku lah ni. Ada seorang pakcik tu, bukan pakcik, dia ni dia hijau. Dia pergi di masjid. Dia pakai pejabat lah. Dia nak pergi semaya. Dia nak pecah apa ni, spanduk dia lah. Tapi dia cari tak ada kain plekat yang disediakan di masjid. Susah dia. Saya kata semaya begitu. Dia kata was-was pula dia punya seluar dalil takut. Kata pasti ke ada. Mana masa pakar tu, kita guna kaedah fiqh lah. Masa pakar tu bersih, ada bersih. Lepas tu kalau masuk bilik air, tengok tak ada apa kesal tu, kira bersih. Dia takut, kata was-was. Kata was-was tak boleh pakar dalam ibadat. Tak boleh. Dah masa pakar dulu bersih, dia kena kekal bersih tu. Kecuali nyata ada kesal tu. Kesal air mazi ke apa ke. Nah, tak kalau air mani, kalau mazhab Syafi'i, dia tidak najis. Basuh-basuh kita juga, ataupun kalau kering, kutih lah. Kayak kita bincang, dah tu. Tengok tu, kan jadi payah tu. Akhir sekali, dia turun mula. Sebab dia was-was takut itu. Padahalnya jelas, dia tak ada. Cuma orang panggil, kok ada. Tak boleh. Waktu tu lah sepatutnya kena pakam nah ni. Dan nak saling kain, tak ada. Tu tujuan kita belajar tu. Nah, saya ingat benar lah kalau dulu memang mak kita tak benar guna kain hak waktu tidur tu. Hak kecing, masa kecil besar tak kecil dah kain tu. Enggak kalau kecilnya baunya ada, tak ada apa-apa. Mimpi ke? Tak. Nah, sebab kalau mimpi buat apa dia? Kalau tak ada kesan. Bermimpi saja. Tak. Ada kalau kita tengok ni kan mudah. Gitulah. Hadis Aisyah ni adalah sahih. Imam seterusnya maksud habis itu habislah di situ. Jadi maknanya kalau kita tengok daripada hadis ni yang poin yang paling utama daripada hadis ni adalah untuk kita katakan kain itu tidak boleh digunakan untuk solat bila nyata ada najis tu. Kalau tak nyata tak boleh. Boleh lah. Patut timbul proses. Padahal tak ada zahirnya. Fiqh dia kira zahir. Kalau tak ada tu kita kena lawan tu. Kena jangan ikut perasaan. Tu waktu was-was daripada syaitan itu. Misalnya contohnya dia misalnya dia ketung. Ada orang tu saya pelik tu dia ketung. Lepas tu dia timbul was-was jadi semacam dia kencing. Kata ketung nak kencing ni jauh. Tak serupa tu ketung itu bit lain bukan tu bit situ. Dia kata berasa. Kata tak kira berasa tu tak boleh. Kan ada dalam hadis kita jumpa Rasulullah Nasai Nabi suruh bila ini bagi orang yang was-was. Bagi orang yang was-was. Sudah dia ambil, sudah dia buang air, sudah dia wuduk, bila keluar tu dia berasa macam masih berasa tobik. Nabi suruh renjih di tempat kemaluan tu pada baju tu. Nak buang tu. Hak berasa tak boleh kira. Sebab kalau berasa perut dia ambil pula. Dia akan jadi pula lepas tu. Nabi suruh bunuh was-was itu dengan cara renjiskan air pada baju tempat kemaluan. Jadi bila kita nampak air kita renjis, rupanya tidak air kecil ni, air aku renjis tadi. Nak buang was-was daripada syaitan. Saya ingat sampai hari ni bila bincang ni pernah seorang dia ni jemaah umrah saya lah. Allah hadirat. Panggil kaunseling dekat dengan 2 jam, tak boleh pakai, tak boleh. Hati dia tetap tak tenang. Bini dia kata dia kena penyakit ni lama dah. Kalau dia masuk bilik air mesti dia tukar pakaian. Dia was-was. Bayangkan dia pergi ketika ihram 2 kain ihram standby. Anak dia pergi. Jadi kalau dia masuk bilik air anak dia kena pergi. Dia akan saling. Lepas tu dia basuh. Hak dia guna tu. Padahal tak ada pun. Nyanyi hadrat. Ni was-was ni bahaya. Jadi menyebabkan masa dia lama dalam bilik air. Orang tunggu dia nak naik bah. Pergi cari tu kat kita. Sibuk dengan kain itu ni. Padahal saya tak dah. Kita kaunseling dia setara mana saya kaunseling. Pak Cik ingat saya sebut. Bila nak buang air kita pecah ikat tekuk. Tak mungkin dia kena air kecil tu. Dia kata tak sedap. Takut ngecik. Tak ke ngecik pakai tekuk. Kan tak atas tekuk ni kan. Ingat tak?
Kita siapa kita sebut gitu ke dia. Orang itu tak pakai lagi. Kata dugah mana tu kecil tu. Naik pakai tak tekak. Tapi tak boleh. Hati dia tak tenang, dia kata, kata bergerak. Susah habis orang lain. Bini dia kata ni lama benar penyakit ni. Duduk di rumah kalau dia masuk bilik air, tak boleh masuk dah orang lain. Tunggu. Tu kesal dia sebab tu tak malik. Jadi syaitan ni berjaya lah kalau gitu. Baik. Yang terakhir as-salah fil khuffain. Salat dengan memakai dua khuf. Imam An-Nasa'i mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis yang ke-774. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Abdul Ala qala hadatsana Khalid qala hadatsana Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Hammam qala ra'aitu jarira bala thumma da'a bima'in fatawadda'a wa masaha ala khuffayhi thumma qama fa shalla fasu'ila an dhalik faqala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadha. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Jarir, di mana Hammam kata, hadis ni dipanggil hadis Jarir lah. Cuma Hammam sebut, dia kata saya melihat Jarir kencing dan beliau telah meminta dibawakan air, lalu dia berwuduk dengan air itu. Selepas dia kencing, maknanya selepas dia basuh kencing, air itu dia guna untuk berwuduk. Itu maksudnya. Beliau telah menyapu di atas dua khufnya dan bangun kemudian salat. Kemudian beliau ditanya tentang perkara itu. Beliau menjelaskan, saya telah melihat Rasulullah SAW berbuat begini. Hadis ni sebenarnya kita jumpa dah sebenarnya hadis ni. Sebab tu saya tidak nak bincang dengan panjang lebar lah berkenaan dengan khuf ni. Cuma di sini saya sebut sedikit. Keharusan salat dengan memakai khuf dengan mematuhi disiplin yang ditetapkan oleh fiqh. Tu baru harus. Keharusan tu dengan ikut disiplin. Ni kalau pakar, ni maksud pakar, kita nak ambil wuduk dengan sapu atas khuf, dia kena ikut disiplin lah. Kan disiplin fiqh kan, masa pakar kena ada air semaya. Dan kalau tidak musafir sehari, kita kata sehari semalam. Itu antara disiplin dia. Lepas tu khuf tu mesti dalam keadaan baik. Kalau terkoyok tu besar sangat tak boleh. Itu maksud disiplin tu. Sebab kita bincang dah. Baik. Syariat memakai khuf adalah satu contoh kemudahan dalam amalan agama Islam dan sekaligus mengelak menyerupai perangai Yahudi yang melarang salat dalam keadaan memakai selipar dan khuf. Hak ni sebelum ni rasanya tak sebut. Imam Abu Daud ada mengeluarkan hadis. Beliau mensahihkan hadis tersebut. Yang mana hadis ini bersumberkan daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu secara marfu' dia riwayat hadis ini. Maknanya sampai ke Nabi lah. Apa hadisnya? Apa yang Nabi kata? Nabi kata Khaliful Yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Berbezalah kamu dengan Yahudi. Yahudi ni dia tidak salat dengan memakai selipar-selipar, mana termasuk kasut lah, dan juga khuf-khuf. Dia akan buat tu. Itu style Yahudi semaya kata Nabi. Jangan bersupa dengan dia. Boleh nak pakai stocking ke khuf ke boleh. Ibn Hibban telah mengeluarkan satu hadis dalam sahihnya yang bersumberkan daripada Abil A'la, daripada ayahnya, yang menyebutkan bahawa beliau telah melihat Nabi SAW salat dengan memakai selipar yang bertapung. Selipar Nabi itu buat pada kulit, adalah soyak tu Nabi tapung. Ada begitu. Maknanya boleh. Ni bukan semaya jenazah saja ni. Semaya biasa pun boleh. Baik. Dalam riwayat At-Tabarani tu dalam riwayat At-Tabarani yang bersumberkan daripada Al-Amash menyebutkan lelaki yang bertanya adalah Hammam, salah seorang perawi hadis ni, hadis bab ini. Jadi perbincangan berkenaan ni sebenarnya kita bawa saya bincang pada hadis selepas tu kan. Hadis selepas tu. Kita bincang pada minggu hari. Sebabnya hadis ni dia ada sambungnya dia. Yang mana saya tak sempat nak masuk data banyak juga berkait dengan hak ni. Baik, saya nak sebut satu lagi yang tertinggal tadi, untuk hadis 774 tadi. Ni pelik lah, sebab tu kita kata hadis Nabi ni mukjizat. Nabi kata berbezalah kamu dengan Yahudi. Syiah ni antara yang kata tak boleh pakai khuf. Tak boleh. Maknanya khuf itu tak boleh. Syiah ni betul muka dia Yahudi.
Jadi Nabi syarat dah. Taklif dia. Sebab tu ulama kita kata, kata taklif. Padahal antara yang meriwayatkan pakai khuh ni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang meriwayatkan khuh, dia tak terima. Hak ni dia kata sahabat. Betul Nabi kata khaliful yahud, berbezalah kamu dengan Yahudi. Mengucap ke Yahudi. Nampak tu dipanggil selarah tu kata-kata Nabi. Betul sungguh. Berkali pun Syiah berkata, iyalah sebab tu kita beza dengan kamu tu, muka kita Yahudi. Dia pun berkali buat niat tu dah kot. No. Ni kita nampak di sini Yahudi tu. Begitulah. Kemudian hadis 775 tu kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.